I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amira. Saya Farah. Dan saya Syafa. Kami dari Unit Bahasa Melayu 1 Ambilan Ogos 2023-2028. Tujuan kami melaksanakan video ini adalah untuk Melaksanakan tugasan kedua, iaitu penghasilan produk bagi subjek EDUP 3093 Falsafah dan Perkembangan Pendidikan di Malaysia. Sebelum itu, dalam video ini kami akan melibatkan seorang rakan pembelajaran iaitu Farah yang akan berkongsi berkenaan perkembangan sistem pendidikan di Malaysia. Jadi, mari kita mulakan. Sebelum itu, macam yang kita tahu, sistem pendidikan di negara kita telah melalui dua fasa, iaitu sebelum merdeka dan selepas merdeka. Sebelum merdeka, negara kita juga telah melalui dua fasa, iaitu sebelum penjajahan dan semasa penjajahan. Syafa, awak tahu tak sedikit sebanyak tentang perkembangan sistem pendidikan di negara kita? Saya masih tahu, tapi saya tak pastilah. Tak apa, nanti kita tanya rakan pembelajaran kita. Hai Farah. Hai Mira. Awak sibuk tak? Tak sibuk sekarang. Kalau tak sibuk, saya nak tanya awak pasal satu benda ni. Tapi dia berkaitan dengan pendidikan di negara kita. Oh, boleh. Saya nak tanya pasal sistem pendidikan negara kita, perkembangan dia dari zaman sebelum merdeka sampailah selepas merdeka. Boleh tak awak cerita sedikit sebanyak? Boleh Mira. Buat pengetahuan awak, sistem pendidikan ini terbahagi pada dua, iaitu sebelum merdeka dan selepas merdeka. Sebelum kemerdekaan, terbahagi pula kepada dua, iaitu sebelum penjajahan dan semasa penjajahan. Sebelum penjajahan, terdapat tiga sistem yang digunakan pada ketika itu, iaitu laporan balas 1950, laporan ordinans pembelajaran 1952 dan sistem pendidikan pondok. Menarik. Saya rasa saya nak Farah ceritakan sikit lah pasal sistem pendidikan pondok tu. Oh, sistem pendidikan pondok tu pada ketika itu dia telah menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan dia. Sebab itu golongan pendidik terdiri daripada golongan ulama yang mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi dalam ilmu agamanya. Dan kurikulum pada ketika itu telah menggunakan unsur keagamaan. Oh, terima kasih Farah. Sama-sama. Jadi, berdasarkan sejarah perkembangan pendidikan yang diceritakan oleh Farah tadi, saya akan mengaitkannya dengan falsafah pendidikan kebangsaan dan juga falsafah pendidikan guru. Jadi, apakah elemen-elemen yang terkandung dalam falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru ini bagi falsafah pendidikan kebangsaan? Yang pertama, yang kedua, cerah. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, dan yang keenam. Seterusnya, elemen yang terkandung dalam falsafah pendidikan guru pula terbahagi kepada 5, iaitu dan jadi tibalah masanya untuk saya kaitkan antara sistem pendidikan sebelum penjajahan tadi dengan falsafah pendidikan kebangsaan dan juga falsafah pendidikan guru. Macam yang Farah cerita sebentar tadi, pada zaman sebelum penjajahan, negara kita menggunakan sistem pendidikan pondok. Sistem pendidikan pondok ini berteraskan agama Islam. Oleh itu, sistem pendidikan pondok ini menerapkan elemen falsafah pendidikan kebangsaan yang keempat, iaitu mementingkan pembangunan rohani bagi melahirkan insan yang mempunyai pegangan agama yang utuh, berteraskan kepercayaan dan keutuhan kepada Tuhan.
Seterusnya, sistem pendidikan pondok ini juga dapat diselaraskan dengan falsafah pendidikan guru yang kelima, iaitu guru yang memelihara suatu masyarakat yang berdisiplin. Macam yang kita tahu, sistem pendidikan pondok tadi dia berteraskan agama Islam. Jadi, apabila seseorang itu hidup berteraskan agama Islam, sudah pasti dia akan patuh terhadap agamanya. Dan perkara ini memudahkan seseorang itu untuk membentuk disiplin dalam dirinya. Farah. Kat sini punya awak. Saya dah tahu tentang sistem pendidikan sebelum merdeka. Tapi sekarang saya nak tahu pula tentang sistem pembelajaran selepas merdeka. Boleh tak awak terangkan kat saya? Oh, senang sini Syafah. Sistem pendidikan selepas merdeka ni terdiri daripada 3 Syafah, iaitu Laporan Rahman Talib 1960, Laporan Aminuddin Baki 1964 dan Dr. Razak 1926. Okey, jadi pada zaman sekarang ni Syafah, sistem pendidikan kita ialah sistem pendidikan yang sama rata, yang telah menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar bagi setiap sekolah. Selepas itu, tujuan sistem pendidikan kita ialah untuk menggalakkan perpaduan kaum dan melahirkan rakyat yang bersatu padu. Macam kita satu kaum, tapi kalau kita pergi luar negeri macam lagi banyak kaum yang satu sekolah je. Jadi mereka akan belajar tentang perpaduan negara. Dan sistem ini dijalankan di sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan. Lepas tu, tenaga pengajar yang digunakan pada waktu sekarang ialah guru-guru yang mendapat latihan khusus untuk mengajar pendidikan di setiap kursus yang mereka pelajari. Macam kita sekarang, kita belajar bahasa Melayu. Jadi kita akan mengajar di sekolah subjek bahasa Melayu juga. Yang akhir sekali ialah Syafah, kurikulum yang telah digunakan pada ketika ini ialah kurikulum yang sama dan seragam yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Terima kasih Farah. Sekarang saya dah faham. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan berkaitan tentang perkembangan sistem pendidikan selepas merdeka dengan falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru. Jadi, seperti yang kita tahu, sistem pembelajaran selepas merdeka menggunakan sistem pembelajaran sama rata. Jadi, dengan penggunaan sistem tersebut dapat dikaitkan dengan elemen falsafah pendidikan kebangsaan yang kelima, iaitu dapat melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia dan bertanggungjawab. Hal ini kerana perkara ini mampu memberikan pendidikan yang sama rata kepada semua murid tanpa mengira perbezaan agama dan bangsa. Kemudian, sistem pendidikan selepas merdeka ini mampu menjamin pembangunan individu selari dengan falsafah pendidikan guru yang keempat. Hal ini kerana sistem pendidikan pada masa kini telah melantik guru yang mempunyai latihan khusus dalam bidang pendidikan selari dengan matlamat Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi, itu sahaja sedikit perkongsian daripada kumpulan kami. Semoga video ini dapat memberikan manfaat kepada semua orang. Sekian, terima kasih.